Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta, pencipta segala yang ada, pengatur segala-galanya. Dialah Allah yang maha mentadbir, dialah Allah yang maha menyusun, dialah Allah yang maha mentakdir. Selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Jadi syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat kita dari PQDM, Pertubuhan Quran Daily Malaysia, ahlan wa sahlan, dan juga sahabat-sahabat kita yang sedang semuanya mengikuti siaran kita yang lancarkan atau disiarkan di page-page yang berkaitan. Alhamdulillah, kita pada pagi ini bertemu pada pagi 1 Ramadan 1445 Hijrah. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan daurahkan satu buku insya-Allah dalam 4 kali pertemuan harapnya. Itulah satu buku berjudul 30 Pelajaran dari Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau sebenarnya buku ni biasanya kalau 30 dars ni, 30 pelajaran boleh dibaca untuk 30 hari dalam bulan Ramadan. Setiap hari satu dars. Tapi oleh kerana kita jumpa ni seminggu sekali, so kita bagilah lebih kurang dalam 4 atau 5 pelajaran satu hari atau satu minggu, sehingga kita boleh habiskan pelajaran kita dalam 30 ni. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, penulis buku ni ialah Muhammad bin Syami Syaibah. Diterjemahkan oleh Muhammad Syahri dan dicetak oleh Lembaga Dakwah Pendidikan dan Sosial At-Tabi'in dalam bahasa Indonesia. Jadi kita baca sama-sama dalam buku ni akan berkisar tentang sifat-sifat Nabi dalam Ramadan, daripada ucapan tahniah dengan Ramadan, puasa baginda, qiyamul lail Nabi, berbuka puasa Nabi, sahur Nabi, arahan Nabi untuk jaga puasa. Ini adalah perkara-perkara yang kita akan baca, kedermawanan Nabi dalam Ramadan dan semualah insya-Allah berkaitan dengan puasa yang diajar oleh Nabi, diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih kurang ada 100 muka surat buku ni. Kita baca sikit-sikit insya-Allah. So, target kita dalam 4 atau 5 pelajaran satu minggu, kita akan dapat lebih kurang dalam, kalau 30 nak bagi 4, lebih kurang dalam 30 bagi 4 berapa? 28, 7 kali 4, 28. Kita kena baca 7 kalau kita nak baca belakang. Bukan 45 dah, 7. Baik, kita baca insya-Allah. Mukaddimah dia: segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Aku bersaksi bahawa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala semata. Tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, rasulnya. Mudah-mudahan selawat dan salam Allah tetap tercurah ke atas baginda, keluarga dan para sahabat baginda, serta orang-orang yang meniti jalan di atas petunjuk baginda, yang mengikuti jejak baginda sampailah ke hari kiamat. Jadi penulis ni kata, Alhamdulillah, Allah dah mudahkan dia untuk menulis satu buku kecil yang kira tajuk dia Petunjuk Nabi dalam Bulan Ramadan, di mana dia kata apa? Saya masing-masing pelajaran dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Ramadan, dan sebahagian pelajaran dalam amalan puasa secara mutlak.
Kemudian saya juga akan letakkan sebahagian nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap daripadanya ada dalil syar'i dari Quran ataupun sunnah Nabi yang salih, yang layak, yang boleh digunakan hujah, di mana hadis tersebut sama ada sahih ataupun hasan. Dan apa yang menyelisih yang demikian, maka saya akan jelaskan. Jadi ini pengarang dia telah menyatakan mukaddimah kecil dia bahawa harap-harap buku kecil ini boleh memberi manfaat kepada kita semua. Sama ada orang yang membaca, mengajarkannya, mencetaknya, menyebarkan, dia boleh buat apa semua dia nak sebarkan. Jadi alhamdulillah dia telah tulis dan ada orang terjemah. Kita turut sama kongsi pahala dengan menyebarkan apa yang ditulis oleh beliau. Mudah-mudahan ada pula nanti orang yang akan sebar kuliah ini kepada masyarakat-masyarakat yang lain. Sama ada nak ambil kuliah full ataupun nak potong-potong dan sebarkan klip-klip berkaitan kepada masyarakat. Alhamdulillah. Baik. Pelajaran pertama ialah berita gembira Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bulan Ramadan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Atakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkati. Allah Azza wa Jalla mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Di dalamnya pintu-pintu langit dibuka. Di dalamnya pintu-pintu neraka ditutup. Di dalamnya kedurhakaan syaitan dibelenggu. Di dalamnya ada sebuah malam milik Allah yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang diharamkan dari kebaikannya, maka sungguh dia telah diharamkan, yakni terhalangi dari mendapatkan kebaikannya. Hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Jadi pelajaran pertama berdasarkan hadis ini, bergembiralah wahai hamba Allah dengan masuknya bulan Ramadan, dan perhatikanlah puasanya, kerana puasa tersebut adalah sebuah kewajipan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa yang hadir di tempat tinggalnya bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Jadi kita menyambutnya dengan gembira. Kerana apa? Kerana dalamnya ada kebaikan, rahmat dan kurniaan dari Allah yang Maha Esa. Sebab itu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya ulang banyak kali, kita mesti baiki hati kita. Hati kita ajarlah, didiklah, bimbinglah dia untuk bergembira dengan apa yang ada di sisi Allah, bukan dari apa yang ada di sisi manusia. Ada orang gembira dengan kedatangan Ramadan sebab dia nak berniaga di bazar Ramadan. Ada orang gembira bila datang Ramadan sebab maksa bekerja dia jadi pendek. Ada orang gembira dengan bulan Ramadan sebab dia mula membakar mercun. Ada orang gembira di bulan Ramadan sebab dia boleh beli baju baru, makanan sedap dan sebagainya. Tapi kegembiraan yang sebenar dengan Ramadan adalah kerana rahmat dan kurniaan Allah, di mana Allah tutup pintu neraka, Allah buka pintu syurga, Allah belenggu para syaitan, Allah bebaskan dari hamba-hambanya daripada neraka setiap malam. Allah gandakan pahala. Kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya terlalu banyak sepanjang bulan Ramadan. Maka kita bergembira dengan perkara ini lebih utama daripada kegembiraan dengan perkara-perkara yang lain. Jadi bergembiralah. Nabi SAW apabila datangnya bulan Ramadan mengucapkan ucapan tahniah kepada sahabat sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi.
Kerana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa saumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 rukun. Syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, berhaji dan berpuasa Ramadan. Itu pertama, bergembira. Yang kedua, menghadaplah kepada Allah di dalam bulan Ramadan. Gembira tu, bila kita gembira, apa kita buat? Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, menuju Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan langit, pintu-pintu langit terbuka di dalamnya, maka bersegeralah menuju setiap ketaatan kepada Allah dan lakukanlah segala perkara yang boleh mendekatkan anda kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada syurga. Kerana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Apabila datangnya Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu syurga. Dan bersungguh-sungguhlah dalam setiap perkara yang menjadi sebab Allah merahmati anda, dikarenakan pintu-pintu rahmat terbuka di dalam bulan Ramadan. Ini berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana Ramadanu futtihat abwabur rahmah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Jika bulan Ramadan telah ada, maka dibukalah pintu-pintu rahmat, dikunci pintu-pintu jahannam dan dibelenggu para syaitan. Jadi bila datang Ramadan, bersegeralah menghadap menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bila datang Ramadan, dari kegembiraan Ramadan juga menyebabkan kita berwaspada terhadap dosa dan kemaksiatan. Kerana ia adalah jalan-jalan menuju ke neraka Jahannam. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala syahru Ramadan futtihat abwabus sama' wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Sebagaimana yang kita dah baca sebelum daripada ni. Maka bergembira menuju Allah, tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa. Yang keempat, di antara kegembiraan Ramadan ialah dengan bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar. Pada 10 hari yang terakhir yang ganjil, dan janganlah lalai dalam hal itu. Maka jika anda bertepatan dengan malam itu di atas kebaikan, maka anda telah beruntung dengan kebaikan yang besar. Namun jika anda diharamkan darinya, maka sesungguhnya anda telah diharamkan dari kebaikan yang banyak. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca di awal tadi. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan kebaikannya, maka sesungguhnya dia telah diharam, yakni tidak mendapat kebaikannya. Baik. Jika bulan Ramadan telah masuk, maka beritakanlah berita gembira kepada kaum muslimin. Makna disunnahkan untuk kita mengucap tahniah kepada orang muslimin. Ini sunnah. Semalam kita banyak dapat mesej, banyak. Tak sempat nak buka semua pun mesej. Terlalu saking banyaknya orang Indonesia, keluar bahasa Indonesia, saking banyaknya. Kerana banyaknya mesej-mesej yang mengucapkan tahniah dengan Ramadan. Ini termasuk sunnah, mengucapkan ucapan tahniah dengan bermasuknya bulan Ramadan. Tapi bukan sekadar ucapan tahniah, Alhamdulillah kita dah Ramadan, Alhamdulillah Ramadan Mubarak, Ramadan Karim. Bukan itu saja. Kalau kita perhatikan ucapan gembira Nabi, berserta dengan Alhamdulillah, ucapan tahniah itu galakkan untuk beramal. Maknanya selamat menyambut Ramadan,
Ayuh kita beramal, mengejar pintu syurga, mendapat taubat dari dosa-dosa kerana syaitan dibelenggu padanya. Maknanya ada detail sedikit. Tak ucapan tahniah mengajak kita kepada ibadah. Okay? Dan baginda sallallahu alaihi wasallam beritakan berita gembira tersebut kepada keluarga baginda, sahabat baginda dan selain mereka. Dan jadilah anda termasuk dari orang yang memberikan berita gembira terhadap segala kebaikan dan jangan menjadi orang yang membuat orang lari dari kebaikan. Kerana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Mudahkanlah urusan, janganlah perpayahkan urusan. Berikanlah khabar gembira dan janganlah membuat orang-orang lari dari kebaikan. Yang keenam, selalulah menuju kepada setiap kebaikan. Dan pada bulan Ramadan, menghadaplah kepada segala kebaikan dengan melakukannya, memperbanyakkannya dan meninggalkan segala keburukan dan dosa-dosa. Jadi kita kena adjust diri kita. Pintu kebaikan kita pergi, pintu keburukan kita tinggal. Pasal apa? Sebab kita dalam Ramadan. Kalau selama ni duk tengok telefon beberapa jam, kurangkan waktu. Hanya buka mesej Facebook ataupun cerita gosip-gosip artis, tak payahlah. Benda-benda yang melalaikan kita dari Ramadan, tinggalkan. Jadi kita buat benda yang Allah Ta'ala perintah, kita tinggal yang Allah Ta'ala larang, dan kita tinggal perkara yang melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan Allah membebaskan anda dari api neraka, dan hendaknya yang demikian itu dengan bersegeranya anda sejak awal malam Ramadan. Makna masuk Ramadan macam semalam, tu kita buat. Jangan kita doa agar istiqamah sampailah hujung Ramadan. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika telah ada pada awal bulan Ramadan, awal malam bulan Ramadan, dibelenggulah para syaitan dan kejahatan bangsa jin, ditutuplah pintu-pintu api neraka, maka tidaklah dibuka darinya satu pintu pun, dan dibukakan pintu syurga dan tidaklah ditutup darinya satu pintu pun. Dan menyerulah orang yang seorang penyeru, wahai pencari kebaikan, menghadaplah, aqbil, wahai pencari kebaikan, datanglah, wahai pencari keburukan, batasilah, yakni hentikanlah. Jadi ada malaikat yang menyeru ataupun seorang yang menyeru, wahai orang-orang yang nak kebaikan, maka hari ini menghadaplah, tujulah Allah mencari kebaikan. Dan wahai orang-orang yang pencari keburukan, yang selama ni dia buat benda buruk, maka hentilah keburukan. Pasal apa? Pasal Allah telah menutup pintu-pintu neraka di bulan Ramadan. Jangan terbalik pula, ada pintu neraka tertutup, buat dosa pun tak masuk neraka. Bukan gitu maksud dia. Ini adalah galakan Allah agar kita meninggalkan dosa dan menambahkan amal ibadah. Yang ketujuh, jika anda termasuk pelaku kebaikan yang bersegera kepadanya di dalam bulan Ramadan, maka bergembiralah dengan segenap kebaikan. Kerana hadis Arfahah radhiyallahu anhu, dari seorang lelaki dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut Ramadan, maka baginda bersabda, di dalamnya pintu-pintu syurga dibuka dan di dalamnya pintu-pintu neraka ditutup, di dalamnya syaitan-syaitan dibelenggu dan di dalamnya ada seorang penyeru yang menyeru setiap malam, ya baghiyal khairi halumma, wahai pencari kebaikan, datanglah, datanglah, wahai pencari keburukan, tahanlah, yakni aksir, bentilah dari keburukan, hatta yang qadi Ramadan. Seruan ini berlaku pada setiap malam sehinggalah berakhirnya Ramadan. Baik, jadi Nabi SAW sunnah yang pertama bergembira dengan kedatangan Ramadan dan mengucapkan kegembiraan.
Dan cara menyambut kegembiraan dengan buat apa yang diperintahkan dan tinggal apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita. Baik, yang kedua, masuk pelajaran yang kedua. Puasa Nabi di dalam bulan Ramadan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala tara'in nasu al-hilal fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasamahu wa amara an-nasa bisiyamih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, manusia saling mencari-cari nak melihat anak bulan, hilal anak bulan. Maka aku beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa aku melihatnya. Maka baginda pun berpuasa padanya dan memerintahkan manusia untuk berpuasa juga padanya. Wahai hamba Allah, jadi hadis ni menyatakan kepada kita, nak masuk Ramadan, semua orang duk pakat tunggu nak tengok mana anak bulan Ramadan, mana anak bulan Ramadan. Sehinggalah Ibnu Umar kata, aku nampak. Lalu aku bagi tahu Nabi. Nabi pun bila dapat berita tu, Nabi puasa dan Nabi memerintahkan sahabat-sahabat lain juga berpuasa. Jadi, wahai hamba Allah, jika anda telah mengetahui masuknya bulan Ramadan, maka sesungguhnya wajib atas anda untuk berpuasa padanya berdasarkan firman Allah, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Dan berilah perhatian besar kepada puasa Ramadan dengan perhatian yang besar, dan perhatian tersebut dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, anda berpuasa dengan mengimani bahawa Allah telah mewajibkan puasa Ramadan, dan berpuasalah dengan mengharapkan pahala daripada puasa Ramadan. Sebab apa? Sebab puasa ni kita nak tu, kita wajib beriman Allah yang suruh. Dan bila kita puasa, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Jadi pertama, kita baiki keimanan. Barang siapa berpuasa dalam Ramadan kerana iman dan mencari pahala, maka diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosanya. Yang kedua, okay, hendaknya anda berhati-hati dari riak di dalam puasa anda dan seluruh ibadah anda. Kerana riak adalah syirik kecil. Bila riak ni syirik kecil, orang yang terlibat dengan dosa riak, orang yang terlibat dengan dosa riak, maka amalannya itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam hadis Shaddad radhiyallahu anhu, kata dia, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla yura'i faqad asyrak, wa man sama yura'i faqad asyrak, wa man tasaddaqa yura'i faqad asyrak. Barang siapa yang solat dengan riak, maka dia telah berbuat syirik. Barang siapa puasa dengan riak, maka dia telah berbuat syirik. Dan barang siapa bersyahadah dengan riak, dia juga telah melakukan syirik. Beratnya dosa riak ni. Jadi kita jaga biarlah kita beramal dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikhlas dalam bab puasa, pertama ikhlas. Beriman, kemudian ikhlas. Iman ini adalah kewajipan, kemudian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, hendaknya anda menjauhi segala pembatal puasa berupa makan, minuman dan jima', serta sengaja mengeluarkan air mani, baik dengan percumbuan atau ciuman. Jauhilah berbekam dan segala pembatal puasa, maka janganlah anda sengaja melakukannya di siang hari puasa anda. Ini batal puasa. Atau paling-paling kuat, membatalkan pahala puasa. Yang keempat, hendaknya anda menjauhi segala perkara yang menghilangkan pahala puasa. Tadi batal, ni hilang puasa. Antaranya ialah ucapan yang haram
dan perbuatan yang haram. Bila dia puasa, dia buat benda haram, maka puasa dia tak ada pahala. Pasal apa? Dia telah meninggalkan perintah yang diwajibkan. Dia telah meninggalkan perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jauhi pembatal dan pengurang pahala. Penghilang pahala. Jadi kalau dia puasa, lepas tu tak tinggal benda haram. Caci ngumpat, pahala puasa okey. Pahala puasa okey, tak batal, tapi hilang pahala. Dan ini okey, seperti mana yang disebut oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Man lam yada'a qawla zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, beramal dengan kedustaan, maka Allah tidak berhajat dari dirinya meninggalkan makan dan juga minum. Jadi Allah tak berhajat dia puasa. Pasal apa? Pasal dia bukan dia tinggal makan dan minum sekejap je. Tetapi ucapan-ucapan buruk, caci orang mengumpat tu tak tinggal. Orang yang macam ni, bila dia tak tinggal ucapan ni, dia tinggal makanan pun, dia sudah hukum puasa sah, tapi Allah tidak berhajat kepada jenis puasa dia. Pasal apa? Sebab dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan dusta dan amalan dusta. Yang kelima, hendaklah anda meninggalkan perbuatan bodoh terhadap seseorang pun dari keluarga, anak-anak ataupun dari selain mereka. Sebab ada dari riwayat wal jahla, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, perbuatan dusta atau perbuatan bodoh masuk juga, maka Allah tidak perlu dengan dia meninggalkan makan dan minumnya. Maka apa? Bila Allah tak perlu ditinggalkan, tak ada pahala. Al-jahlu di sini adalah melakukan kebodohan. Dusta pun tak boleh, cakapan dusta pun tak boleh. Apatalik ucapan kebodohan juga termasuk daripada perkara yang menghilangkan pahala puasa. Yang keenam, hendaknya anda melakukan yang wajib dalam ibadat puasa, iaitu meniatkan puasa sejak malam. Sebelum terbit fajar lah. Maksud sejak malam ni, sebelum terbit fajar. Berdasarkan pada setiap harinya. Berdasarkan hadis Hafsah dari Nabi SAW, kata baginda, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajr fala siyamalah." Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum subuh, maka tidak ada puasa yang sah baginya. Okey. Ini yang gini kita kena faham. Kena faham. Bab memulakan niat puasa dari malam hari. Maknanya bukan semestinya kita kena sebut nawaitu shaum ghadin ni. Sebab nawaitu shaum ghadin tu adalah lafaz-lafaz yang diajar untuk memudahkan orang niat dalam hati. Takut dia tak tahu bab niat tu apa. Tapi sebenarnya bukanlah maksud hadis tu nak suruh ataupun nak suruh kita ni baca lafaz lepas kali solat nawaitu shaum. Sehingga bukan, kita niat ni lintasan hati je. Kalau orang tu dah bangun sahur, orang tu dah kejut anak-anak dia, makan pula waktu di waktu sahur. Tak pernah-pernah selama ni duk makan ni. Tiba-tiba hari ni bangun awal, makan sahur pukul 4.30, pukul 5. Contohnya 5.30. Tak pernah-pernah. Jadi kita tanya kenapa dia bangun nak sahur. Maka itu sudah menunjukkan dia ada intention, dia ada keinginan untuk berpuasa. Lalu bila dia makan bersahur, dia niat ini adalah untuk sahur dia. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tak timbullah isu dia. Oh, dia ni lupa nak baca niat semalam. Memang baca tak perlu. Lupa nak niat tu lain. Dia kalau lupa nak niat tak tahu macam mana? Tak tahu. Tak tahu ni macam orang keluar hutan. Dia masuk hutan, dia tak tahu berapa hari bulan. Keluar-keluar, dah Ramadan dah.
Jadi nak puasa macam mana? Oh tak, semalam ingat tak Ramadan lagi, tak niat lah. Maka masa tu dia tak boleh puasa. Dia hanya tahan makan dengan minum, menghormati Ramadan, tapi tidak dengan niat puasa. Dia kena ganti. Sebab malam tu dia tak niat. Dia terlupa, dia tak tahu. Itu munasabah. Tapi kalau hari ni kita ni duk sembang-sembang cerita buat Ramadan je kita. Ini menunjukkan bahawa bila sampai istihar tu tengok orang-orang soleh pergi cari batu dan sebagainya, kita tahulah bahawa Ramadan dah tiba dan kita akan berpuasa pada esok hari. Itu pun sudah dikira insya-Allah niat. Yang ketujuh, hendaknya anda meniatkan puasa yang masyru'. Dari segala perbuatan puasa dengan niat beribadat, dari segala pembatal puasa dengan niat beribadat kepada Allah sejak terbitnya fajar, kedua sehinggalah terbenamnya matahari. Okay, berdasarkan firman Allah, "Tsumma atimmus shiyama ilal lail." Sempurnakanlah puasa kalian sehingga malam, makna maghrib lah. Dan Nabi SAW sebut al-siyamu junnah, salat itu perisai. Fala yarfath wala yajhal. Maka jangan melakukan rafas, jangan pula melakukan perbuatan bodoh. Yang kesembilan, jauhilah permusuhan. Dan teriakkan di dalam puasa anda. Jangan duk banyak bergaduh. Mula musuh. Bulan Ramadan ni patut bermaaf-maafan. Tak ada dah musuh. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari Allah Azza wa Jalla. Qala Allah, kullu amali bini Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih was-siyamu junnah wa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wa la yakhsab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, setiap amalan anak Adam adalah miliknya, untuknya, kecuali puasa. Kerana puasa adalah untukku, kata Allah, dan aku yang membalasnya. Tu pula Allah nak bagi banyak mana? Lebih daripada tu. Lebih daripada gandaan 10 tadi. Dan puasa adalah perisai. Jika ada pada hari puasa seorang di antara kalian, maka janganlah dia berbuat rafas. Rafas ni buat benda tak cantik lah. Di masjid ni cakap tu. Ngayak-ngayak. Rafas ni kita kata apa? Ngayak orang perempuan ke. Termasuk jugalah ayat-ayat yang tak elok tu. Ini. Jangan berbuat rafas. Dan jangan juga berteriak-teriak, kata Nabi. Cakap benda tak elok pun tak boleh dalam Ramadan. Nak elok puasa dalam Ramadan pun tak boleh juga. Jangan berteriak-teriak. Asyakhbu adalah al-khismahu, dan asyahu yakni teriakan-teriakan. Maka jika anda telah mempraktikkan apa yang telah kami sebutkan kepada anda, sesungguhnya anda akan meraih puasa yang merealisasikan ketakwaan yang hakiki kepada Allah, kepada anda. Jadi ini ayat pelajaran kita. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa sepanjang Ramadan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, kita ambil yang ketiga, qiyamul lail Nabi. Qiyamul lail ni, an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan qala hasibtu annahu qala min hasir fi Ramadan. فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيتكم من صنيعكم. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak membuat suatu bilik, dia berkata. Dan dia kata, aku mengira bahawa dia berkata dari jerami-jerami pada bulan Ramadan. Lalu baginda salat di dalamnya beberapa malam. Kemudian salatlah dari kalangan para sahabat baginda. Para sahabat dengan salat baginda. Maka tatkala baginda mengetahui mereka, baginda pun duduk. Kemudian keluar kepada mereka seraya berkata, sesungguhnya aku telah mengetahui apa yang kulihat dari perbuatan kalian. Nabi tahu yang kamu buat ni. Lepas tu Nabi berhenti. Kemudian Nabi pandang mereka. Nabi duduk dengan mereka. Bila tanya-tanya,
apa? Nabi duduk dengan mereka, lalu kemudian setelah beberapa malam Nabi tahu orang ikut dia, Nabi berhenti. Nabi tengok ramai orang duk tunggu Nabi nak solat, Nabi kata, aku tahu kamu nak buat apa. Jadi kerana qiyamnya Ramadan. Manusia pun suka, kita panggil solat tarawih lah zaman kita ni. Tapi berkaitan dengan solat tarawih pun janganlah kita duk baca laju sangat. Dr. Imam ni kadang-kadang baca laju lah. Kena slow-slow sikit lah. Berkaitan dengan qiyamul Ramadan ni, tengok 3 hadis pun tak habis lagi kita ni. Kita baca yang ni lah. Yang dah. Wahai hamba-hamba Allah, perhatikan dengan salat malam, dan hendaknya salat anda kerana iman yang disyariatkan salat malam, dan agar anda mendapat pahala di sisi Allah dalam mendirikan malam tersebut. Jadi Nabi SAW ada hadis, Nabi kata, man sama Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, okey, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala darinya, okey, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ketahuilah bahawa mendirikan salat malam dalam Ramadan tidaklah wajib, hanyalah sunat. Dan di dalamnya terdapat keutamaan yang sangat agung. Dia terpaksa bagi tahu sebab ramai orang anggap macam salat tarawih ni besar. Bukan dia besar. Ada lagi yang lebih besar daripadanya, iaitulah salat fardu. Salat fardu lebih besar daripada salat malam. Yang ni yang kita sebut tadi, pagi tadi dalam kuliah subuh kita. Jangan sampai kita ni besar salat tarawih daripada salat fardu. Salat tarawih pergi, salat fardu jangan pergi. Salat tarawih baca panjang, salat fardu pendeknya dia baca. Maka kita kena tahu macam mana nak jaga. Jaga yang fardu dulu. Sunat ni tak apa. Okey. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, adalah Rasulullah SAW memberi dorongan untuk mendirikan salat malam tanpa memerintahkan kepada mereka dengan kuat. Maka Nabi SAW sebut, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, diampunkan dosa-dosanya yang telah lepas. Kemudian, jika anda salat bersama imam, janganlah anda berpaling, yakni selesai dari salat sebelum imam selesai sehingga imam berpaling, yakni menyelesaikan salatnya. Lalu dia ni salat dengan imam, salat sampai habis, dia dapat kelebihan pahala salat sepanjang malam. Okay, jika anda telah salat bersama dengan imam, maka teruslah bersama dengannya walaupun dia salat lebih dari 11 rakaat. Dikarenakan tidak ada bagi salat malam Rasulullah SAW bilangan tertentu yang ditetapkan oleh Nabi, tak ada. Dan carilah orang alim seorang imam yang alim, faqih atau faqih, yang dalam salat dan iman dia tu, dalam salat dia mengimami dengan sifat salat yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu soalan tadi, saya tak sempat nak tengok lagi soalan tadi. Saya ambil masa sekejap. Soalan tu tadi, dia cerita macam ni. Dalam hadis ni, ada kelebihan solat berjamaah dia kata, apa hukum solat tarawih di rumah ataupun di masjid? Boleh tak dia ni solat di rumah dan dia sendirian, dia buat jemaah di rumah? Saya kata boleh je dari satu sudut, sebab tapi jangan dia tanya macam ni. Sebab dia pergi satu surau,
Pak surau kat rumah dia ni macam-macam lah amalan-amalan hak dia tak selesa tengok orang. Macam-macam. Selawat orang pun tak nama selawat, lepas tu bising-bising, solat pula laju. Jadi dia tak seronok. Sahabat ni dia tanya, kalau dia solat maghrib dan isyak di masjid. Sebab tu memang kita pesan dah. Ahli sunnah ni kena solat maghrib dan isyak di masjid. Jadi dia kata, kalau kita solat di masjid, lepas pada tu kita balik ke rumah, solat dengan anak isteri kita, solat sunat. Mana lebih baik dengan kita solat di masjid? Itu persoalan dia. Zahir hadis tadi, solat dengan imam tu ada kelebihan khusus. Zahir hadis tadi, solat dengan imam ada kelebihan khusus. Tapi di solat bersendirian juga ada kelebihan. Kelebihan di mana dia solat dengan tenang, dia solat kalau dia solat dengan tarawih dengan anak isteri dia berjamaah, boleh tak fadilat solat dengan imam sampai habis? Yang tu yang kita tengok sebentar. Solat solat tarawih ni afdal dia di rumah atau di masjid? Kita jangan soalan. Ada soal jawab daripada Islam Q&A ni. Solat tarawih di masjid bersama jamaah, jawapan dia lebih afdal daripada solat tarawih di rumah. Berdasarkan hadis Nabi tadi. Nabi SAW kata, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Kutiba lahu qiyamul lailah. Tapi dalam Imam Nawawi berkata, dia kata gini, Al-Imam Nawawi jawab dalam Al-Majmu'. Imam An-Nawawi sebut dalam kitabnya Al-Majmu', salatut tarawih sunnatun bi ijma'il ulama. Salat tarawih ni sunnah dengan ijma' ulama. Wa tajuzu munfaridan wa jama'atan. Wa ayyuhuma afdal? Dia boleh salat sendiri pun boleh, salat berjamaah pun boleh. Antara dua tu mana lebih afdal? Dia kata fihi wajhani masyhuran. Imam Nawawi kata padanya ada dua pandangan yang masyhur. As-sahih bittifaqil ashab annal jamaah afdal. Dia kata pandangan pertama yang benar dalam masalah ini ialah solat berjamaah itu afdal. Tapi ada pandangan kata solat sendiri tarawih pun afdal daripada berjamaah. Qala ashabuna, berkata ashab kami, al-khilafu fi man yahfazul Quran wala yakhaful kasal anha law infarad walau takhtallul jama'atu fil masjid li takhallufihi fa in fuqida ahadu hadhil umur fal jama'atu afdal. Dia kata khilaf ni hanya pada orang yang hafal Quran dan tidak takut pada dirinya malas kalau dia solat sendiri, dan tidak juga terganggu masjid kalau dia tak pergi. Kalau dia terimam, ambil pandangan solat di rumah afdal, tak ada orang solat di masjid, tu tak boleh lah, imam solat masjid lah. Dia ni orang biasa, kalau tak pergi masjid pun tak terhalang lah solat berjamaah di masjid tu. Untuk solat tarawih ni, ini perkataan Al-Imam Nawawi. Dia kata sekiranya fuqida ahadu hadhil umur, dia kata kalaulah hilang salah satu daripada perkara ni, solat berjamaah afdal. Maknanya kalau orang tu hafiz Quran
Dia boleh baca Quran sendiri. Ataupun dia ni tak malas, kalau solat seorang pun kuat mampu. Dan solat masjid pun tak terkesan dengan ketidakhadiran dia, maka ini lebih afdal untuk dia solat sendiri. Kalau dia tiba-tiba dia nak mengulang sendiri Quran, dia baca Quran sendiri. Ada isu bila orang kata, sebab bila dia pergi solat, tak imam baca laju, ada setengah ini, tepat dia gitu keadaannya. Jadi kalau dia pergi, tak selesa, tak boleh khusyuk dalam solat. So dia nak cari solat sendiri, bacaan qadar dia dengan keluarga dia, dan dengan syarat tadilah. Dia boleh baca Quran dengan benar. Jangan kerana baca Quran sikit pendek-pendek, baca Quran pun terkabur, tak boleh. Kemudian, jangan sebab tak pergi, dia jadi malas. Dan ketiga, dia tidak menyebabkan solat berjamaah di masjid itu, sunnah tu dihilangkan. Tak. Di saat itu, solatlah sendiri ataupun berjamaah di rumah, okey. Okay? Sekiranya kurang salah satu daripada tiga tadi, sama ada dia tak ingat baca Quran, tak boleh baca Quran, ataupun kalau solat seorang malas, ataupun masjid terganggu dengan sebab dia tak hadir, maka di saat itu solat jemaah afdal. Itu berkata Al-Imam Nawawi. Qala sahibus Syami Abu Al-Abbas wa Abu Ishaq, salatut tarawih jama'atan afdal min salatil infirad li ijma'i sahabah wa ijma'i ahli al-amsar ala dhalik. Berkata sahibus Syami Abu Al-Abbas wa Abu Ishaq, salat tarawih secara ijma' lebih afdal salat berjamaah untuk salat tarawih. Okay. Berkata al-Imam At-Tirmidzi, wa ikhtara Ibn al-Mubarak wa Ahmad wa Ishaq as-salah ma'al imam fi syahri Ramadan, berdasarkan hadis tadi. Baik. Jadi afdal solat secara berjamaah di masjid. Melainkan ada halangan-halangan yang kita sebut tadi lah. Adapun kalau kita rasa nak solat di rumah sebab lebih khusyuk bagi kita, lebih tenang, boleh baca Quran banyak. Kalau kita nak baca dengan kita penghafal Quran, bangun tengah malam, maka itu dibenarkan. Dibenarkan dan dibolehkan. Bahkan afdal dalam setengah-setengah keadaan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ada soalan? Apa dia pula soalan? Apa ni? Mana? Yang mana? Oh. Apakah perempuan yang haid mendapat pahala yang sama bagi orang seperti orang yang berpuasa? Baik. Bagi orang yang terhalang dari puasa dan dia ada keuzuran, lalu dia ganti pada hari yang dia benar ganti, maka kita katakan mudah-mudahan dia diberikan pahala seperti mana pahala orang berpuasa. Sebab tidak ada yang menghalangnya daripada berpuasa, melainkan halangan yang Allah bagi kepadanya, dan dia diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ganti puasa. Orang yang tinggal sengaja dia tak boleh ganti, atau kalau ganti pun tak sama dah, sebab memang dia meninggalkan secara sengaja dan tak ada alasan yang munasabah dari sudut syariat. Tapi kalau dia ni puasa, tak puasa sebab haid, atau dia tak puasa sebab dia musafir, atau dia tak puasa sebab dia berjihad, maka tidak menjadi kesalahan bagi dia. Bahkan dia ambil, kalau orang musafir dia ambil rukhsah, keringanan dalam agama. Jadi dalam bab ni insya-Allah kita katakan pahala dia sama insya-Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia bukan meninggalkan disebabkan kemalasan, sebaliknya keuzuran yang dibenarkan oleh syarak. Baik, jadi berdasarkan perkataan tadi kita kata kalau tempat tu ada ni kata apa ni? Carilah imam ni. Jika anda telah salat bersama dengan imam, maka teruskanlah bersama dengan imam sekalipun dia salat lebih dari 11 rakaat. Kita pergi salat tepat 20, sembahyang dengan imam sampai 20 rakaat.
Dikarenakan tidak ada bagi solat malam satu bilangan yang tertentu yang dibatasi. Ini secara yang dibahaskan dalam sunnah ni. Nabi ni ada dua sunnah. Satu fi'liyah, satu qauliyah. Fi'liyah ni perbuatan. Nabi dari sudut perbuatan, Nabi solat 8 rakaat campur 3 witir 11. Tapi perkataan Nabi tak sebut pun solatlah 11 rakaat. Tak ada. Yang Nabi sebut apa dia? Solat malam ni 2 tu je. Sehingga tak ada bilangan yang ditetapkan. Kalau kita nak ambil bilangan perbuatan Nabi ada 8. Tapi mulut Nabi tidak menyebutkan had bagi bilangan rakaat. Jadi sebaliknya kita tengok keadaan salat yang paling afdal bagi kita. Okey, kalau nak afdal salat Nabi walaupun 8 diri lama. Orang ambil 20 sebab dia diri pendek-pendek jadi 20 panjang. Jadi natijah dia sama lama. Kita tak nak ambil 8 siap lagi cepat daripada orang yang 20. Ataupun dia pergi solat 20, dia ambil 8 daripada 20 jadi cepat siap. Sebab tujuan dia nak siap awal. Tak naklah macam tu. Bukan maksud kita nak cepat-cepat nak siap. Maksud kita nak mengabdikan diri kepada Allah. Dan jika imam tersebut bagus suaranya hingga membuat anda khusyuk di dalam salat anda di belakangnya, maka salatlah di belakangnya. Jadi dibenarkan kita cari imam yang bacaan dia sedap supaya menambahkan khusyuk dalam salat kita. Okey? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ahsanin nasi sautan bil Qur'an alladhi idza sami'tumuhu yaqra hasibtumuhu yakhshallah." Sesungguhnya termasuk di antara orang yang paling bagus suaranya dengan Al-Quran adalah orang yang jika kalian mendengar dia membaca Al-Quran, maka kalian menilainya dia sedang takut kepada Allah. Jadi bila kita dengar orang baca macam tu, kita pergi solat belakang dia. Pasal ini termasuk daripada maksud kita mendengar bacaan Al-Quran dan khusyuk dalam solat. Okey. Jika anda solat tarawih, maka perbagusilah solat anda dan panjangkan. Dan salatlah di belakang imam yang memperbagusi salat dan memanjangkannya. Nampak? Jadi kalau kita cari tempat solat, cari tu imam yang baik solat dia. Jangan sekadar rakaat saja tak. Solat ni 8, sini 20. Aku nak semuanya 420. Ana kata gen 20. Ana kata 8. Gen kata gen 8. Tak. Kita nak mengabdikan diri kepada Allah. Cari imam yang sifat solatnya baik. Tenang, tidak gopoh, bacaannya pun tidak berat. Kita ni ada orang bacaan berat. Kita dengar tu Allah payahnya dia baca. Semuka tu dirasakan lama. Tapi ada orang bacaan dia ringan. Bila dia baca satu muka surat kita rasa seronok. Habis dah. Ada orang tu kita ralik dengan baca Quran dia. Maka kita dengar. Disunnahkan ataupun boleh kita nak pergi cari. Boleh kita pergi cari orang yang bacaannya baik. Dan kalau kita ada orang bacaan baik, tolaklah dia jadi imam depan. Okey. Dan jika anda salat tarawih, maka perbagusilah salat anda dan panjangkan dan salatlah di belakang imam. Berdasarkan hadis dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahawa dia pernah bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Ramadan? Maka dia menjawab, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'ah. Yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli thalathan." ثم قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah di dalam bulan Ramadan, tidak juga lebih dari selain Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Maknanya Nabi kalau perbuatan dia salat 11 rakaat di bulan Ramadan dan di 11 rakaat juga pada salat tahajud dia yang lain. Dan ini juga menunjukkan bahawa salat tarawih ini termasuk qiyamul lail. Seperti mana dalam bulan lain kita panggil qiyamul lail,
Sebetulnya juga Ramadan ada qiyamul lail. Cuma dinamakan salat qiyamul lail Ramadan dengan tarawih sebab adanya rehat di celah-celah tu. Nama salat tarawih sebab dia rehat. Tapi tarawih kau, tahajud kau, dia benda yang sama sebenarnya, termasuk dalam qiyamul lail. Termasuk dari qiyamul lail. Semua tarawih ni qiyamul lail di awal waktu. Tahajud ni qiyamul lail di akhir waktu. Baik. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ni 11 rakaatnya. Cuma jangan berhenti ambil bilangan je. Nak kata Aisyah, jangan ditanya tentang bagusnya, panjangnya salat Nabi. Nabi Allahu akbar. Baca panjang, sahabat-sahabat sampai ketar lutut ni semayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, panjangnya berdiri Nabi. Jadi kita ni jangan ambil bilangan saja, bab panjang tak nak ambil. Bab elok gerakan, rokoknya tada tamak nina, iktidalnya tamak nina, sujudnya tamak nina, duduk di antara dua sujudnya tamak nina, lagi sujud lagi tamak nina. Hak tu tak nak ambil pula, ambil bilangan je. Tu ada setengah tu dah lah ambil bilangan 20 tu, tak sunnah dah. Kata tak sunnah lah, Nabi tak buat 20 tu. Laju pula. Kita kata nak apa? Laju lagi berapa minit je imam dekat Indonesia tu siap solat 20 rakaat. 7 minit 20 rakaat. Allahu akbar. Jauh dah perbandingan sifat salat Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu salati afdal. Nabi pernah ditanya, salat apa yang paling baik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang panjang berdiri, yakni banyak dibacakan Al-Quran. Bukan diri saja lama dak, maknanya baca Quran banyak. Makin banyak baca Quran, makin berdiri lama. Dan itulah salat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika anda salat tarawih bersama dengan imam, lalu dia memanjangkannya sehingga dekat fajar, maka janganlah anda termasuk dari orang-orang yang bosan. Akan tetapi tetaplah bersama imam dalam salatnya. Dan hadis berkaitan dengan salat Ramadan ni, kata di Abu Dzar radhiyallahu anhu, kami berpuasa Ramadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda tidak berdiri salat bersama kami dengan sesuatu pun dari bulan tersebut sehingga tersisa 7 hari. Lalu baginda salat dengan kami sehingga sepertiga malam. Pada hari sisa yang ke-6, maknanya mula-mula tak salat dengan sahabat-sahabat. Salat masing-masing tempat dia. Bila salat hari 7 terakhir, Nabi keluar salat. Jadi sahabat-sahabat salat dengan Nabi. Hari ke-6, baginda tidak berdiri salat dengan kami. Maka sisa hari ke-5, Nabi salat pula dengan kami. Sehingga separuh malam. Maka Abu Dzar kata, wahai Rasulullah, seandainya anda melakukan salat nafilah bersama kami untuk mendirikan malam ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang jika dia salat bersama imam sehingga selesai, maka dihitung untuknya salat sepanjang malam. Dan baginda berkata, pada malam yang sisa 4, kata di Abu Dzar, pada malam sisa yang ke-4, baginda tidak berdiri salat. Maka pada malam yang sisa yang ketiga, baginda mengumpulkan keluarga, isteri-isteri dan manusia, lalu baginda salat bersama kami sehingga kami khawatir kehilangan falak. Lalu dia berkata, apa itu falak? Dia kata sahur. Kemudian baginda tidak berdiri salat bersama kami pada sisa bulan tersebut. Yang paling utama dalam mendirikan malam Ramadan adalah dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat salam, dan menutup salat malam dengan witir. Jadi cara salat malam ni 2 dan ditutup dengan witir. Itu jaga salat malam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah yang dapat kita sebut hari ini tentang sifat salat malam yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salatlah bersama imam, itu lebih afdal bagi orang yang tak hafal Quran. Bagi orang yang hafal Quran, kalau dia nak murajaah sendiri, dia nak baca qadar bacaan dia sendiri, dia boleh salat malam macam dia salat malam biasa. Dan itu juga boleh. Kalau ada di keluarga, dia nak jadi salat bersama dengan keluarga, boleh. Tapi salat malam je lah. Salat isyak dia kena pergi salat berjamaah di masjid. Maghrib di masjid, isyak di masjid. Balik di rumah salat
Tarawih dengan keluarga, alhamdulillah, itu juga baik. Itu juga baik, dia boleh hidupkan bersama dengan keluarga dia. Tapi dengan syarat bacaan dia baiklah, dan ada halangan yang menyebabkan dia tak boleh pergi solat berjamaah di masjid. Seperti mungkin bacaan imam yang tidak baik, atau gerakan-gerakan dia yang laju, yang hilang kekhusyukan, dan di rumah lebih afdal dia boleh buat daripada di masjid, maka itu dibenarkan. Kerana ia adalah salat sunnah, tapi fadilatnya besar untuk kita tinggalkan. Sama ada berjamaah atau bersendirian, ada kekuatan masing-masing. Bukanlah bermakna kita kata hilang tu pahala bagi orang yang solat sendiri, tak ada fadilat lain. Ada fadilat bersama imam, dan ada juga fadilat untuk bersolat bersama bersendirian. Okay, kalau dia nak solat bersama keluarga, alhamdulillah. Tapi pastikan solat isyak berjamaah di masjid yang diiktiraf sebagai masjid. Okay, kalau solat isyak berjamaah di rumah macam mana ustaz? Kemudian tarawih berjamaah di rumah, kita katakan itu kurang afdal kalau dia salat isyak pun di rumah. Sebab isyak tempat yang asal adalah di masjid. Okay, bagi lelaki yang kuat, kalau dia ni uzur, salatlah di rumah, tak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.